Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot channel terbaik tita daripada Sultan Johor, sahabat-sahabat semua. Seperti mana kita tahu beberapa hari kemarin khususnya, beliau mengeluarkan satu tita untuk memberikan masah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Karena kita tahu negara yang pentadbiran negara yang diterajui oleh Datuk Seri Anwar hari ini memang memiliki pentadbiran yang lemah disebabkan dengan hutang yang sehingga hari ini mencecah 1.5 triliun ringgit, sahabat-sahabat semua, dan juga dengan masalah rasuah yang kuat, sakau menyakau. Jadi saya percaya rakyat Johor harus memberikan sambutan yang baik terhadap titah Sultan Johor ini untuk menolak virus Perikatan Nasional yang memecah belahkan rakyat. Dan juga kita boleh nampak penyokong ataupun pemimpin daripada PAS ini, Perikatan Nasional ini, menghina raja-raja seperti yang berlaku di Selangor dan juga maupun yang di Pertuan Agong juga turut menjadi penghinaan, berlaku penghinaan dan juga memperlekehkan yang dilakukan oleh pemimpin daripada PAS ini khususnya. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan kita hari ini sedikit ulasan kenapa rakyat Johor harus menyambut titah Sultan Johor. Disebabkan kemelesetan ekonomi yang dihadapi negara memberikan tamparan yang cukup besar sehingga sebelum PRU yang ke-15, kos sara hidup yang dan juga nilai ringgit terus menjadi tekanan. Jadi krisis ketidakstabilan politik yang turut dihadapi negara sebelum PRU15 menyebabkan ramai pelabur-pelabur daripada luar negara khususnya kurang berminat untuk bertapak di negara kita, Malaysia. Jadi itu belum kira lagi faktor pandemik, faktor perang yang tercetus di antara Rusia dan juga Ukraine yang akhirnya menyebabkan kenaikan inflasi di seluruh dunia. Malaysia juga tidak terkecuali daripada merasai tempiasnya. Jadi mujurlah selepas terbentuknya kerajaan perpaduan dan Perdana Menteri yang ke-10 mengetahui kerajaan segalanya beransur-ansur dipulihkan dan kita berada pada landasan yang tepat. Itu antara kenyataan juga daripada yang di Pertuan Agong. Dari sekecil-kecilnya pembangunan di desa hinggalah pembangunan ekonomi negara secara keseluruhannya menunjukkan prestasi yang positif sehingga ke hari ini. Terbaru inflasi negara meredah kepada 2.0% pada Julai 2023, terendah pada tahun ini dengan mata indeks mencatatkan 130.5 berbanding 127.9 pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Jadi kalau kita imbas sahabat semua, sebenarnya dalam era kerajaan Perikatan Nasional, inflasi kita sehingga mencapai 4.0 ke atas peratus. Ini adalah inflasi yang tidak pernah berlaku sejak sekian lama di dalam negara kita. Tapi karena ketidakupayaan kerajaan sebelum itu, Perikatan Nasional dan juga Perdana Menterinya, sehingga inflasi mencapai begitu tinggi, sahabat-sahabat semua. Rakyat semakin terbeban sehingga pada satu masa rakyat terpaksa mengangkat bendera putih, tanda betapa rakyat perlukan bantuan. Dengan nilai ringgit juga menjatuh, harga barang juga meninggi, sahabat-sahabat semua. Tetapi gagal dilakukan ataupun gagal dibendung oleh kerajaan dan juga Perdana Menteri sebelum ini. Jadi mujur seperti mana kenyataan bahwa inflasi kini kepada 2.0 adalah satu berita baik buat rakyat Malaysia. Kemasukan pelabur asing juga semakin meningkat semenjak Perdana Menteri menarajui kepimpinan negara. Malaysia berjaya menarik pelaburan diluluskan bernilai RM71.4 bilion dalam sektor pembuatan, perkhidmatan dan utama bagi suku pertama 2023. Walaupun ekonomi negara belum pulih sepenuhnya, namun Perdana Menteri kita ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetap berusaha untuk mempergiatkan bantuan untuk rakyat Malaysia. RM64 bilion juga dalam bentuk subsidi, bantuan serta insentif sebagai usaha untuk meminimumkan kos sara hidup melalui kawalan harga barang, bantuan kewangan dan juga memberikan perkhidmatan kepada rakyat. Maka tidak heranlah Sultan Johor, Sultan Abdullah almarhum Sultan Iskandar bertitah supaya
lebih banyak masa diberikan kepada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membangunkan ekonomi negara. Sedarilah, kerja-kerja untuk membangunkan ekonomi baru saja bermula dan ia memerlukan masa. Rakyat seharusnya menyambut titah Sultan Johor. Usahlah terpedaya dengan dakwah pembangkang yang tidak habis-habis mau menggugat kestabilan negara. Seperti mana baru-baru ini juga kenyataan terkini daripada Presiden Lebay mengatakan bahawa bila-bila masa sahaja kerajaan ini akan tumbang. Mereka masih bermimpi, mereka masih mahu untuk menjatuhkan kerajaan ini untuk menebuk atap. Kerana apa, sahabat-sahabat semua? Pada pandangan saya, kerana mungkin mereka sudah ketagihan untuk makan gaji buta, tanpa ada buat sebarang kerja, tanpa ada tarikan pelabur-pelabur masuk ke dalam negara kita. Tapi sehingga hari ini mereka tidak henti-henti, siang, malam, subuh, tengah hari, tidak kira waktu. Itulah yang mereka lakukan untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga mahu untuk menebuk kerajaan perpaduan Malaysia Madani hari ini. Jadi jika baru 8 bulan pemerintahan Perdana Menteri kita yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelbagai pencapaian telah dilakarkan. Bayangkan sahabat-sahabat semua, rakyat Johor dan juga seluruh rakyat Malaysia, jika 5 tahun, tak mustahil Malaysia bakal mencari ataupun menjuarai ekonomi dalam hierarki di Asia dan juga mungkin di dunia. Jadi terbaik. Jadi hari ini kita mendengar sendiri bagaimana titah daripada Sultan Johor untuk memberikan lebih masa kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan seharusnya rakyat Johor harus menyambut saranan dan juga titah Sultan Johor ini. Kerana kita percaya dengan adanya kepimpinan hari ini di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengetai pentadbiran negara, untuk membangunkan ekonomi, untuk memulihkan ekonomi, saya percaya ianya boleh dilakukan sekiranya kerajaan hari ini tidak lagi diganggu-gugat oleh politikus-politikus yang hanya rakuskan kuasa, jawatan dan juga wang ringgit. Seharusnya inilah yang dilakukan oleh rakyat Johor. Anda semua, saya percaya, harus seirama seperti mana yang dinyatakan oleh Sultan Johor untuk memberikan masa tempo kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memulihkan negara kita. Dan saya percaya ianya boleh dilakukan. Kerana hari ini kita boleh nampak signal positif di dalam pentadbiran ini. Pelabur semakin masuk, inflasi sudah pun berkurang sehingga 2.0% terendah daripada sebelum ini, sahabat-sahabat semua. Dengan jumlah pelaburan memungkinkan pendapatan negara semakin meningkat. Kenapa, sahabat semua? Bila mana pendapatan negara meningkat, wang itu boleh digunakan pakai untuk menjaga kebajikan rakyat, untuk membantu rakyat yang memerlukan, khususnya untuk menoktakan kemiskinan tegar seperti mana yang dimahukan oleh kerajaan hari ini, oleh Perdana Menteri kita sendiri untuk menoktakan kemiskinan. Walaupun ada yang secara sinis mengatakan kemiskinan tegar tidak akan dapat dinoktakan, tapi itulah kata-kata daripada pembangkang yang tidak habis-habis meroyan, adu domba menggunakan pelbagai isu untuk menyemai kebencian. Virus inilah yang harus ditolak oleh warga Johor, oleh rakyat Johor, oleh bangsa Johor. Dan kita percaya sekiranya ia boleh dilakukan, kerajaan Malaysia berada di landasan yang tepat untuk pemulihan yang lebih hebat, menjadikan Malaysia sekali lagi menjadi Tiger of Asian, sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda? Sekiranya Anda juga mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti walaun-walautit, lebay-lebay, geng sapu bersih dan juga GTA, geng takut Anwar. Apabila mereka ini memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di atas Gunung Everest. Jadi sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.